Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Coach Moha? Saya Muhammad Zaid bin Rosadi. Bagi subjek UBSS 1032 iaitu pengenalan kepada keusahawanan. Bagi tugasan Business Idea Video, saya memberi business idea untuk penanaman ubi kayu. Kerana saya berasal daripada Banting, Selangor, suatu daerah yang family ataupun terkenal dengan produk ataupun hasil seperti ubi kayu dan pisang. Cara ringkasnya, ubi kayu terdapat dua jenis, iaitu ubi kuning dan juga ubi putih variasi MM93. Manakala tempoh matang untuk ubi kayu adalah 8 bulan dan ubi putih adalah 10 bulan. Cara puratanya lah. Ubi kayu cara umumnya adalah suatu tanaman yang agak mudah dijaga. Berikut adalah kos modal ataupun hasil tuaian ubi bagi penanaman ubi. Cara puratanya kita mengambil seperti ubi kuning yang cara puratanya penanaman hingga ke tuaian tu memakan masa selama 8 bulan. Berikut adalah kos modal lah untuk penanaman. Bermula daripada penyediaan tapak, kita membuat batas, upah tanam benih dan baja serta racun, dan kita dapat lihat di sinilah kos untuk per hektar sebanyak RM4,220. Manakala pengeluaran atau hasil tuaian dianggarkan cara puratanya, pengeluaran ataupun hasil tuaian adalah sebanyak 10,000 kilo ataupun 10 tan bagi 1 ekar. Ini adalah purata lah. Kalau dirujuk dengan beberapa pengusaha tanaman, dia boleh hingga pergi sampai ke 15 tan satu ekar. Ini dia akan berpandukan ataupun faktor utama adalah cuaca lah. Sebab ubi dia tak boleh terlampau panas dan tak boleh terlampau banyak sangat air hujan. Kenapa saya memberi business idea untuk penanaman ubi kayu? Ini berdasarkan mentor saya yang juga pengusaha penanaman ubi kayu. Cara kalau dia bermula tahun 2014, cara kecil-kecilan lah. Maksudnya kalau untuk ni saya menggunakan modul 1. Maksudnya daripada permulaan untuk seorang pengusaha ataupun penanam ubi kayu, di mana saya mengira sebanyak keluasan tanah adalah 3 ekar. So kita dapat lihat di sinilah dia punya modal dia secara keseluruhan. Kalau kita mengambil penanaman ubi kayu sebanyak 8 bulan untuk dituai, kita dapat lihat di sini modal untuk keseluruhan selama 8 bulan tu adalah 12,720. Kenapa saya dapat 1,990 adalah kalau tadi kita dapat lihat kos per ekar sebanyak 4,220 tu adalah selama 8 bulan. So kita akan divide dengan kepada 8 bulan lah untuk kos ataupun dia punya modal dia tu. So kalau kita dapat lihat, kita menganggarkanlah tuaian untuk modul 1 ni sebanyak 10 tan ataupun 10,000 per ekar. Untuk luas sebanyak 3 ekar kita akan dapat 30,000 kilo. Manakala jumlah yang kita peroleh adalah
Kalau harga pasaran sekarang adalah sebanyak RM1.10 per kilo. Tetapi kita akan tolak 10 sen untuk upah tuaian tu lah. Maksud kita akan mengupahkan orang untuk ini. So kita dapat lihat di sini hasil tuaian sebanyak 30,000, jumlah modal sebanyak 12,720. So keuntungan bersih sebanyak 17,280. Itu jika kita menggunakan modul untuk tanah sendiri. Yang saya cuba memberi satu idea ni adalah mungkin kita susah dapat tanah, tapi kita ada usaha ataupun kita cuba buat bisnes ni. Maksudnya kalau dirujuk dengan situasi di lapangan sekarang, kita cuba sama ada kita panggil dia sewa, sama ada kita JV dengan tuan tanah lah. So kalau tanah untuk di Kuala Langat ni ataupun ni kebanyakan dia satu lot akan kepada 3 ekar. So kalau kita dapat maksudnya kita join dengan tuan tanah tu, kita akan menggunakan beberapa modul cara pembahagian. Satunya cara pembahagian daripada keuntungan bersih tu kita akan bahagi 3. Ini kita kalau cara jenis pembagian tu bahagi 3 lah. Maksudnya tuan tanah akan ambil 1/3, manakala pengusaha akan ambil 2/3. So kita dapat di sinilah daripada 17,280 ni, kita dapat lihat tuan tanah akan dapat untuk satu musim sekali tanam 5,760. Pengusaha pula adalah 11,520. Ini per musim lah. Kalau kita divide, maksudnya penanaman ni kita anggarkan selama 9 bulan. So tuan tanah tu dapat 640 sebulan. Manakala pengusaha adalah 1,280. Modul 1 ni mungkin dia tak terlampau tinggi. Dia punya margin keuntungan tu sebab dia hanya ambil 3 ekar. Kalau untuk penanaman ubi, dia akan pergi ke modul 2 lah. Yang saya boleh syorkan, boleh diusahakan dengan margin yang lebih tinggi. Iaitu tadi untuk pembahagian bahagi 3. Manakala untuk pembahagian mengikut peratus, kebiasaannya tuan tanah hanya ambil 10%. Pengusaha akan ambil 90%. Tetapi pembahagian ini akan dikira berdasarkan hasil tuaian. Maksudnya sebelum ditolak kos lah, ataupun sebelum ditolak keuntungan bersih dia. So kat sini kalau kita dapat lihat lah, tuan tanah dapat 3,000, pengusaha dapat 27,000. Tetapi ini belum ditolak dengan jumlah modal. So jumlah modal akan ditanggung oleh pengusaha. So kalau 27,000 ni dia mungkin hanya dapat, kalau tolak modal 12,000, so mungkin dia dapat dalam 15,000 macam itulah. So lebih tinggi daripada pembahagian bahagi 3 tadi. Tetapi kebanyakan kalau saya buat kajian, kebanyakan sekarang banyak pengusaha atau tuan tanah lebih suka bahagi 3 punya modul. Okey, untuk seterusnya modul 2, kita menganggarkan pengusaha ni, maksudnya kalau tadi pengusaha tu hanya mengusahakan satu lot tanah ataupun 3 ekar saja. Manakala untuk yang modul kedua, 2A dan juga 2B, saya mensyorkan lah, dan banyak juga dilaksanakan di sini sekarang. Pengusaha ni dia akan cuba deal dengan sebanyak mungkin tuan tanah. Kalau kita dapat lihat di sini, maksudnya fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5 ni, yang saya boleh cakap maksudnya setiap satu fasa 3 ekar.
So maksudnya kalau kita kali 5, maksudnya pengusaha tu mengusahakan sebanyak 15 ekar. Model untuk 2A ni saya meletakkan, maksudnya kedudukan dia 1 bulan dia akan cuba usahakan maksudnya untuk permulaan pada bulan, contohlah kita menganggarkan tahun 2023, untuk lot fasa 1 ni dia selesaikan dulu. Dia bermula tu tak sekali banyak lah, maksudnya okey, bulan pertama untuk lot 1, bulan kedua itu bulan Februari dia akan start untuk bulan 2. Sebab kebiasaannya untuk yang permulaan ni dia tak ada jentera, ataupun ada tapi mungkin dari segi kos dia kena kawal sikit, ataupun modal dia tu. So tetapi kalau tadi kita tengok satu ni dia akan pergi ke bulan 9, dia ke bulan 9. Tapi untuk yang modul 2A ni dia akan direct sampai ke bulan Disember, 1 tahun. Sebab dia punya penanaman dia ada 5 fasa lah. So pada sini, so keseluruhan dia kalau untuk ni kita dapat lihat kos modal dia sebanyak 63,000, tetapi tuaian dia sebanyak 120,000. Kenapa? Kita anggarkan dia 1 ekar boleh pergi ke 10,000 kilogram ataupun 10 tan. So kalau kita hasil tuaian dia 120,000, jumlah modal, so kita dapat keuntungan bersih 56,400. Kalau kita pembahagian dia pula, so kepada sinilah tuan tanah dapat per musim setahun ni 18,000, manakala pengusaha 37,000 untuk setahun. Manakala kalau dibagikan untuk per bulan, tuan tanah akan dapat 1,566, manakala pengusaha 3,000 lebih lah. Kalau pembagian 10 nisbah 90, 12,000, 108,000. Tapi ini belum tolak belum tolak jumlah modal. Okey, untuk yang modul 2B sama seperti 2A, cuma beza dia cara penanaman dia ataupun pusingan dia lah. Mungkin kalau tadi untuk modul 2A dia akan pergi sampai 12 bulan. Tapi ni dia boleh potong sampai 10 bulan. So mungkin lagi cepat dia habis lagi ni. Tapi modal dia kena lagi cepat lah. Maksudnya dia akan, dan kita dapat lihat di sini lah. Kalau tadi modul 2A untuk bulan Januari dia hanya buat satu lot je, maksud 3 ekar. Tapi kalau untuk fasa 2B ni diusahakan sampai 6 ekar. 3 dengan 3 lah. So tapi dengan fasiliti sekarang tak mustahil sebenarnya. Kalau mentor saya dia usahakan sampai dia katalah, maksudnya sebulan dia boleh pergi sampai 40 hektar sebenarnya, ataupun 20 ekar. Dengan ada jentera lah, maksudnya traktor apa semualah. Kalau macam kita yang baru nak mulakan ni, mungkin kita kena sewa, so kena tunggu turn lah. So mungkin agak kita akan masuk situ lah. Tapi tak apa, sebab kalau kita baru mula, sebab mungkin dari segi modal tu, bayangkanlah kalau untuk yang ni total modal sebulan ni je kita dah 3,100. So kita kena keluarkan dulu bajet yang tinggi jugalah sebelum kita tuai pada bulan 9 ni. Gitu. So ini adalah mentor saya, nama dia Muhammad Nur bin Nur Ngaini. Kalau kita dapat lihat di sinilah, dia pernah juga masuk TV untuk sebagai salah satu pengusaha ataupun penanam ubi kayu dan juga pisang secara besar-besaran. Yang mana diusahakan ni, plan ni seperti mana yang dia yang Cik Muhammad Noh ni usahakan dia mula-mula dulu. Dia punya business plan dia macam ni. So mungkin tu salah satu idea yang saya boleh sharekan ataupun kita boleh kongsi lah. And then untuk makluman jugalah, maksudnya melalui maklumat daripada peladang dan juga farma, di Banting sendiri pun sebenarnya tak cukup untuk dari segi bahan mentah ni sebenarnya. Itu kalau
Sekarang mana-mana tuan tanah yang mungkin ada ladang ataupun ada tanah yang mungkin tak diusahakan, mungkin kita boleh berkolaborasi lah atau buat joint venture untuk kita usahakannya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.